Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan Anggerik bagi Kelab KUR HSK 222. Kami telah diberikan tugasan sulam yang bertajuk Pemakanan Seimbang. Makanan seimbang merupakan makanan yang harus dimakan untuk memastikan tubuh badan seseorang berfungsi secara normal. Makanan seimbang seharusnya memberikan kita tenaga. Makanan yang mencukupi karbohidrat, protein dan lemak secara optimum dan kandungan fiber yang mencukupi. Makanan yang memberi tenaga dapat membina badan dan dapat menjauhi kita daripada penyakit. Kita haruslah makan mengikut kalori yang diperlukan oleh badan. Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Azran Atika binti Muhammad Asri. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang kebaikan mengambil makanan yang seimbang. Terdapat beberapa kebaikan yang di sini yang saya ingin sebut. Yang pertama ialah pembesaran fizikal tubuh badan yang lebih sempurna. Tubuh badan manusia memerlukan kesemua zat makanan yang diperlukan untuk mendapat atau membina tubuh badan yang lebih sihat dan cerdas. Yang kedua ialah ia dapat mengawal kadar obesiti. Pengawalan pengambilan makanan juga penting untuk mengelakkan tubuh badan menjadi obesiti dengan mengambil makanan kuantiti yang sedikit tapi cukup khasiat untuk tubuh badan. Yang ketiga ialah perkembangan mental seseorang tidak terganggu. Kekurangan zat makanan atau protein makanan boleh mengakibatkan seseorang itu tidak cergas dan mudah letih bila seseorang individu tersebut melakukan aktiviti. Maka keadaan ini akan menyebabkan seseorang itu gagal berfikir dengan baik untuk membuat keputusan. Jadi, pemakanan seimbang juga antara penyumbang gaya hidup yang lebih sempurna. Yang terakhir ialah memberi vitamin kepada tubuh badan. Badan manusia memerlukan vitamin untuk melawan penyakit yang ada di dalam badan manusia dan melindungi penyakit berjangkit. Maka, manusia yang mengambil makanan yang seimbang akan mempunyai kesihatan yang optimal dan lebih baik. Araf satu dalam piramid makanan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Sajian seperti buah harus diambil sebanyak 2 sajian sehari, manakala sayuran pula harus diambil sebanyak 3 sajian atau lebih dalam sehari. Ini kerana buah serta sayur ini merupakan sumber mineral dan vitamin yang penting bagi meningkatkan keupayaan badan seseorang untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Sayuran dan buah juga mampu meningkatkan kesihatan seperti menjadikan tubuh badan lebih sihat, mencegah dan mengubati kanser, melancarkan proses pembuangan air besar, antioksidan dan banyak lagi. Buah dan sayuran juga kaya dengan pelbagai jenis vitamin seperti vitamin A, vitamin C, serat, zat besi dan kalium. Contoh buah dan sayuran ialah tomato, pisang, nanas, brokoli dan kubis. Pisang adalah sumber buah yang mengandungi kalium, di mana makanan yang kaya dengan kalium ini dapat mengurangkan untuk mendapatkan risiko seperti penyakit stroke. Selain itu, sayuran yang mengandungi fitokimia dan kaya dengan nutrien ini juga bertindak sebagai antioksidan serta membantu juga untuk menghadkan kerosakan sel-sel yang terkandung di dalam badan manusia. Sayuran seperti brokoli, kubis adalah sayuran yang mengandungi fitokimia, di mana sayuran ini juga berupaya untuk mencegah karsinogen, iaitu agen yang mengaktifkan kanser dalam usus manusia. Dengan mengambil sayuran dan buah mampu melahirkan manusia yang sihat dan Kumpulan terdiri daripada nasi, biji lendir, produk berasaskan biji benih dan ubi ubian. Kumpulan ini adalah kumpulan yang tinggi dalam karbohidrat. Rakyat Malaysia disarankan akan mengambil 3 hingga 5 bahagian sehari bagi kumpulan makanan ini. Sebelum ini, kumpulan karbohidrat berada pada alas 1. Namun, pada tahun 2020, kumpulan ini telah dinaikkan ke alas 2. Ini bermakna pengambilan makanan daripada kumpulan makanan ini harus dikawal jika dibandingkan dengan sebelum ini. Kadar bahagian karbohidrat yang disarankan berdasarkan panduan pinggan sihat Malaysia ialah 1/4 bahagian pinggan. Bijiran lengkap adalah disarankan berbanding bijiran yang ditapis. Antara contoh-contoh bijiran lengkap ialah roti bijiran jenuh, gandum lengkap dan beras perak. Makanan yang berbijiran lengkap ini lebih rendah indeks glisemik dan kurang memberi impak kepada gula dalam darah serta insulin berbanding makanan bijiran yang ditapis. Bijiran ditapis merujuk kepada bijiran yang tidak lengkap di mana bahan dan gemanya telah dibuang. Antara makanan berbijiran yang ditapis ialah roti tepung,
tepung putih, pasta dan lain-lain lagi. Antara fungsi-fungsi karbohidrat pula ialah sebagai sumber tenaga utama manusia. Ia merupakan sebagai sumber utama yang diperlukan oleh badan untuk menghasilkan tenaga. Selain daripada menjadi pembekal tenaga utama untuk badan kita, karbohidrat juga berfungsi untuk membantu sistem penghadaman badan. Hal ini kerana makanan yang kaya dengan karbohidrat juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Serat adalah komponen utama untuk melancarkan proses pencernaan dalam badan. Serat juga dapat membantu mencegah kanser usus dan buasa. Di samping itu, karbohidrat juga mengandungi selulosa. Selulosa ini berfungsi dalam membantu memberi kekenyangan kepada kita. Oleh kerana itu, walaupun kita makan makanan yang mengandungi kadar karbohidrat yang sikit, kita selalu berasa kenyang dengan cepat. Akhir sekali, ia dapat mencegah daripada berlakunya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Hal ini menunjukkan bahawa karbohidrat memainkan peranan yang sangat penting dalam metabolisme lemak dalam tubuh badan manusia. Seterusnya adalah kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, susu dan produk susu, dan yang kedua, ikan, ayam, telur, daging dan lain-lain lagi. Susu dan produk susu merupakan satu komponen yang penting kerana ia mengandungi tinggi protein dan juga kaya dengan kalsium dan pelbagai jenis vitamin dan mineral seperti vitamin A, riboflavin, vitamin B12 dan zinc. Kalsium dalam susu membina tulang dan gigi yang kuat bermula dari usia kanak-kanak. Ini dapat membantu dalam mengurangkan risiko osteoporosis, iaitu tulang menjadi rapuh ketika di usia tua. Selain daripada itu, susu dan produk susu ini mengandungi rendah lemak yang dapat membantu dalam mengurangkan berat badan. Ia amatlah sesuai bagi sesiapa yang sedang diet. Susu dan produk susu juga berfungsi sebagai mengurangkan bahan toksik dan radioaktif. Ia juga digunakan untuk mencegah penyakit seperti kanser. Contoh bahan-bahan yang terdapat dalam kelas ini adalah seperti keju, yogurt, mentega, laktosa, krim dan lain-lain lagi. Saranan pengambilan susu dan produk susu adalah sebanyak 2 sajian sehari. Contohnya seperti setiap satu sajian yang mengandungi 1 gelas susu, sekeping keju, 1 cawan yogurt dan 4 sudu makan susu tepung. Aras 3 bahagian 2 terdiri daripada ikan, ayam, telur, daging dan legum. Makanan ini perlu diambil sebanyak 1 sajian sehari kecuali ayam, telur dan daging yang boleh diambil 1 atau 2 kali sajian sehari. Ikan kaya dengan nutrien seperti protein dan vitamin D. Ia juga kaya dengan sumber asid lemak omega 3 yang sangat penting untuk tubuh. Dengan memakan ikan, kita dapat mengurangkan risiko serangan jantung dengan stroke kerana asid lemak ikan yang mengandungi omega 3 dapat memberi kebaikan kepada kesihatan jantung. Nutrien penting untuk perkembangan dan pertumbuhan otak dan kesihatan mata. Kebaikan ikan juga dapat membantu mengawal mencegah asma kepada kanak-kanak dan dapat meningkatkan kualiti tidur. Daging ayam mempunyai sumber vitamin B yang dapat melindungi tubuh daripada kanser. Ayam juga mempunyai sumber mineral selenium yang penting untuk metabolisme hormon tiroid, sistem pertahanan antioksida dan fungsi sistem imun dalam badan. Seterusnya, fosforus dalam kandungan ayam dapat membantu mengekalkan kesihatan gigi dan tulang serta memastikan fungsi buah pinggang, hati dan saraf pusat yang sihat. Telur mengandungi asid amino yang penting bagi tumbuh sarang kanak-kanak, remaja dan golongan muda bagi membentuk protein, membina otak dan mencegah degenerasi otak rangka. Khasiat telur ialah dapat menurunkan berat badan, mengurangkan risiko penyakit koronari, jantung dan kardiovaskular, membekalkan khasiat skolina yang dapat membantu melawan kanser payudara dan menghalang kerosakan DNA. Daging mempunyai zinc, selenium, fosforus, zat besi, tembaga, potasium, magnesium, sodium dan vitamin B, K dan D. Zat besi dan selenium besi dapat membentuk hemoglobin yang menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh badan serta membantu pembentukan metabolisme tisu
Selenium pula berfungsi sebagai pemecah lemak dan menyingkirkan bahan kimia dari tubuh badan. Legum ataupun kekacang dapat menstabilkan gula dalam darah dan menjaga kekuatan jantung, menghilangkan berat badan, meningkatkan kesihatan jantung dan meningkatkan sistem kesihatan penghadaman. Aras 4. Aras ini merupakan aras yang paling penting dan mempunyai kawasan yang paling kecil berbanding aras yang lain. Hal ini kerana kita perlulah menghadkan pengambilan makanan di aras ini seperti lemak, minyak, garam dan gula. Lemak berfungsi sebagai sumber yang penting untuk membekalkan tenaga dan penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E dan K yang juga diperlukan untuk perkembangan otak dan sel. Makanan di aras ini perlulah diambil pada kuantiti yang sedikit bagi mengelakkan mendapat penyakit kronik seperti diabetes. Contoh makanan yang mempunyai lemak ialah kelapa dan minyak kelapa. Kelapa dan minyak kelapa merupakan makanan sumber lemak dan mempunyai 90% kandungan lemak. Dan lemak daripada kelapa ini akan dibawa ke hati untuk diuraikan menjadi ketogen dan ianya dapat meningkatkan metabolisme di dalam badan. Kebaikan lemak kepada badan kita adalah untuk memberikan tenaga kepada tubuh badan. Walaupun sumber utama tenaga untuk tubuh kita adalah karbohidrat, namun lemak juga digunakan sebagai sumber tenaga jika karbohidrat tidak tersedia. Seterusnya, lemak yang disimpan di bawah kulit juga berperanan untuk mengelakkan daripada kehilangan haba daripada badan, di mana lemak melindungi badan daripada kesejukan. Selain itu, lemak membantu untuk menyerap vitamin. Beberapa vitamin yang larut dalam lemak memerlukan lemak agar dapat diserap dan disimpan dengan baik pada tubuh. Beberapa contoh iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Semua vitamin ini merupakan komponen penting daripada makanan yang kita makan setiap hari. Tanpa bantuan lemak, tubuh akan sukar untuk menyerap vitamin-vitamin tersebut. Akhir sekali, lemak melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Lemak bukan sahaja berada di kulit dan sekitarnya, tetapi lapisan lemak juga ada yang menyelimuti organ utama termasuk otak dan jantung, saraf, jaringan, tisu dan tulang. Namun begitu, pengambilan lemak juga perlu dihadkan dan dikawal bagi mengekalkan kesihatan badan. Pengambilan lemak yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan tahap kolesterol jahat, risiko kepada penyakit jantung, berat badan yang berlebihan dan peningkatan risiko kepada kanser. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengawal pengambilan lemak bagi mengekalkan kesihatan tubuh badan. Selain itu, saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas air kosong sehari turut ditambah pada ilustrasi Piramid Makanan Malaysia tahun 2020. Pengambilan air yang mencukupi dapat memastikan badan kita sentiasa terhidrat bagi menjaga kesihatan terutama pada musim pandemik COVID-19 ini. Kesimpulannya, piramid makanan ini bertujuan untuk memberi gambaran asas kepada kita terhadap keperluan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan kita pada setiap hari. Selain itu, piramid makanan ini juga menggambarkan satu diet pemakanan seimbang yang penting bagi menjaga kesihatan tubuh badan kita daripada sebarang penyakit yang berbahaya. Jagalah kesihatan dan pemakanan kita kerana segala penyakit berpunca daripada perut dan pemakanan kita sendiri. Sebelum saya mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun. Buah manggis, buah durian, kacang panjang, sayur kailan. Lebihkan buah dan sayur-sayuran, kurangkan gula dalam masakan. Sekian, terima kasih.